Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat 51, iaitu di bawah tajuk pengertian taufik. Sebelum ni kita bahas berkenaan dengan fitrah kejadian manusia, iaitu pada muka surat yang ke-49. Okay. Jadi malam ni kita akan sambung pengertian taufik, iaitu pada muka surat yang ke-51. Ianya masih lagi membahaskan tentang Allah Ta'ala menjadikan kepada manusia ni adanya ikhtiar, iaitu kebolehan untuk memilih antara yang baik dan juga yang buruk. Okay. Kalau kita tengok pada muka surat 51 tu, dia datangkan satu ayat. Sebelum pada tajuk pengertian taufik tu, atas tu dia ada satu ayat, iaitu ayat 146 daripada surah Al-A'raf. Ayat ni dia ada hubung kait dengan apa yang nak kita bincang pada malam ni, iaitu Allah Ta'ala sebut pada ayat 146 di atas lagi pada tajuk pengertian taufik tu. Saya ada beberapa benda nak kena sebut pada ayat tu, iaitu Allah Ta'ala kata, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika biannahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Pada ayat yang ke 146 surah Al-A'raf ni, Allah Ta'ala cerita tentang keadaan manusia yang tersilap pilih kerana dia samar dalam melihat kebenaran. Maknanya dia tak boleh beza mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Pada permulaan ayat tu Allah Ta'ala kata, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard. Pada permulaan ayat tu pun dah penting dah. Ada beberapa poin yang kita kena ambil perhatian. Allah Ta'ala kata, aku akan palingkan ayatku kepada orang-orang yang membesarkan diri di atas muka bumi ini tanpa alasan yang munasabah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Sampai situ. Okey. Allah Ta'ala kata, aku akan tukar ayat aku, iaitu ayat-ayat yang cerita kebenaran dilihat sebagai kebatilan. Ayat-ayat yang menceritakan kebatilan dilihat sebagai kebenaran. Itu maksud tasrif, iaitu penukaran wajah. Siapa yang kena ni? Allah Ta'ala kata, allazina yatakabbaruna fil ard, yang besar diri di atas muka bumi ini. Yang tak besar diri tak kena benda ni. Sekarang ni poin dia ialah golongan yang besar diri bi ghairil haq, dia besar diri tanpa alasan yang munasabah. Apa yang jadi kesan daripada besar diri itu? Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Tengoklah apa-apa tanda pun mereka tak peduli, mereka tak nak beriman pun dengannya. Wa in yaraw sabila rusydi la yattakhizuhu sabila.
Bila mana mereka melihat jalan yang ada hidayah taufik, rusydi itu maksudnya hidayah taufik, la yattakhidhuhu sabila, mereka tak ambil jalan tu. Wa in yarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Tapi kalau mereka tengok jalan yang bengkang-bengkok, al-ghayy itu maksudnya yang gelong, yang tak betul, yang tak lurus, yattakhidhuhu sabila, mereka ambil sebagai jalan. Dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina, itulah akibat kerana mendustakan ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka bila mana dengar ayat kami, mereka buat tak endah, mereka buat tak peduli. Okey. Ayat 146 ni Tuhan cerita tentang man yatakabbaruna fil ard. Siapa-siapa yang besar diri atas muka bumi, dia akan mengalami masalah untuk kenal kebenaran. Dan masalah dia sangat serius, kritikal, iaitu dia dah tengok kebenaran itu kebatilan, kebatilan itu kebenaran. Ini ialah masalah yang sangat bahaya. Sebab apa? Datanglah dakwah tara mana pun, datanglah pendakwah yang paling lunak cerita pada dia kebenaran, dia tak boleh beza lagi pada waktu tu. Sebab itulah kalau kita tengok, Allah Ta'ala dia highlight kaum-kaum yang ada penyakit takbur ni. Kita baca dalam Al-Quran. Contoh, saya nak ambil contoh surah-surah yang ada pada juzuk 30. Okay. Kita baca dalam surah Al-Fajr. Allah Ta'ala sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu lihat apa yang telah kami jadikan, kami buat kepada penduduk Ad. Kemudian Tuhan sebut tentang kaum Samud, alladzina jabu sakhra bil wad. Tuhan cerita tentang kaum Samud. Kemudian Tuhan sebut wa fir'auna dzil autad. Tiga kaum, Ad, Samud, Fir'aun. Okay. Ketiga-tiga ni problem dia apa? Problem dia sombong diri. Surah Al-Fajr, walaupun perbahasan kita ni tak kena mengena, sebab saya rasa surah-surah ni ialah surah-surah yang kita biasa baca, dan surah-surah yang kebanyakan orang kita ni dia ingat. Surah Al-Fajr ni antara benda paling besar dalam surah tu, 30 ayat tu, ialah ayat yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat tu, wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan diradai. Okay. Dalam surah tu 30 ayat tu, Tuhan cerita tentang ada orang yang tenang dengan kebenaran, ada orang yang tenang dengan kebatilan. Contoh kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Tiga-tiga kaum ni, tiga-tiga fasa manusia hebat ni. Sebab kaum Ad ada tamadun dia, Samud pun ada tamadun dia, Fir'aun lagilah ada tamadun dia. Sampai sekarang kita boleh tengok kemajuan tamadun Mesir purba tu masih lagi wujud. Dan itu menjadi mercu tanda bagi negara Mesir hari ini. Okay. Ketiga-tiga kaum ni dia ada masalah tak kenal siapa pencipta. Tahu diri dicipta, tapi siapa pencipta yang sebenar tak kenal. Datang Rasul, Tuhan hantar beritahu, pencipta sebenar yang ni, kamu kena sembah hormat yang ni. Tak nak terima. Bukan setakat tak nak terima, besar diri. Sebab utusan yang Tuhan hantar tu lekeh, biasa saja di mata dia. Jadi bila mana ada penyakit tu dalam hati, apa yang akan jadi? Ni, ayat 146 ni. Tasriful ayah. Bertukarnya kebenaran menjadi kebatilan, kebatilan menjadi kebenaran. Dan dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala clear lagi. Kenapa jadi besar diri tu? Allah Ta'ala kata, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Mereka makan harta pusaka orang dulu dengan cara salah. Mereka minat pada harta dengan minat yang luar biasa. Itu penyakit dia. Itu Allah Ta'ala highlight penyakit dia. Okay. Jadi saya nak cerita ni, bila mana kita tengok satu orang, dia tak boleh kenal kebenaran, penyakitnya sama je. Daripada mana-mana zaman sampai zaman sekarang, ialah terpedaya dengan materialistik yang ada atas dunia ni. Penyakit dia yang tu. Tuhan tak marah untuk kita ambil harta-harta yang ada atas dunia. Cuma harta-harta ni dia ada kesan sampingan dia. Tak kena gaya, kita boleh kena macam penyakit umat-umat terdahulu yang lebih hebat pada kita hari ini, lebih hebat daripada kelompok pertama yang turun Quran, iaitu Quraisy, dan mungkin lebih hebat daripada mana-mana manusia yang akan datang ni. Kita tak tahu kehebatan kaum Ad, kaum Samud. Cuma Tuhan cerita, kaum Ad ada kehebatan dia, Samud ada kehebatan dia, Fir'aun ada kehebatan dia. Tapi semua itu hancur. Semua tu tak tinggal bekas pun.
kerana ada satu penyakit, takabur. Takabur menyebabkan mereka tak boleh beza antara kebenaran dan juga kebatilan. Okey. Sekarang ni, malam ni kita nak sambung pengertian taufik. Manusia yang betul-betul boleh kenal taufik ni macam mana. Okey. Dia ta'rifkan dulu taufik tu. Kita tengok muka surat 51, perenggan paling bawah. Seseorang yang dapat mengikuti jalan hidayah dikatakan sebagai mendapat taufik. Seseorang yang mengikuti jalan hidayah dikatakan sebagai mendapat taufik. Okay. Pertama kita kena tahu, hidayah tu dia ada banyak jenis. Okay. Hidayah jenis taufik dan hidayah jenis irsyad. Itu lain. Taufik dan irsyad ada beza. Sebahagian para ulama dia bagi lagi istilah lain. Okay. Nanti kita akan sebut. Okay. Dia sebut sini taufik ialah keselarasan antara kehendak hamba dengan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Ini taufik. Ini taufik. Maknanya bila mana satu orang hamba tu dia buat sesuai yang Tuhan suruh, dia telah ikut taufik. Dia telah ikut taufik. Okay. Ia merangkumi kebaikan dan kejahatan yang merupakan sa'adah, iaitu kebahagiaan, dan syaqawah, iaitu kecelakaan dan kesengsaraan. Okay. Dia nak sebut pada kita ni, pada perenggan ni, dia nak kata satu orang yang dapat taufik, dia ikut taufik tu. Maknanya dia orang yang mengikut projek Tuhan untuk kelompok manusia yang Tuhan redha. Itu projek Tuhan. Okay. Ada satu kelompok lagi dapat hidayah tapi tak ikut, tak peduli, tak hiraukan pun, tak endahkan pun pada hidayah. Dia masuk dalam projek satu lagi, iaitu projek manusia-manusia yang celaka. Yang ni pun ketentuan Tuhan. Kedua-dua ketentuan Tuhan. Maknanya nak jadi manusia baik pun ketentuan Tuhan, nak jadi manusia jahat pun ketentuan Tuhan. Cuma sekarang kita kena tahu, kita ada kuasa pilih untuk pilih nak jadi baik ataupun nak jadi jahat. Waktu kita pilih, kita akan dapat automatik package dia. Dan bila mana kita gelong dalam package tu, kita akan pergi ke package yang kedua, iaitu package kejahatan. Dan satu orang yang duduk dalam package kejahatan, dia bosan dengan kejahatan, dia nak keluar, dia akan pergi ke package yang kedua juga, iaitu package kebaikan. Cuma yang bahayanya, bila mana ada satu di tengah tu, syubuhat. Syubuhat ni apa dia? Kesamaran. Macam kita sebut tadi lah, ayat 146. Yang melihat batil itu benar, benar itu batil. Yang ni bahaya. Dan semakin akhir zaman ni, semakin dekat akhir zaman ni, dia pergi ke arah tu. Semakin banyaklah benda-benda yang disebut sebagai syubhat. Maknanya zaman kita ni lagi dahsyat lagi lah benda tu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara halal dan haram tu ada satu benda, nama dia mutasyabihat ataupun kata apa? Syubhah. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata di antara keduanya tu ada benda yang disebut sebagai perkara-perkara syubhah. Syubhah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu ialah perkara yang samar. Bila mana bertembung di antara perkara ni, datang perkara ni pada kita, Nabi kata famanittaqa syubhat. Siapa-siapa yang tak ambil syubhat tu, maka dia telah jaga agama dia. Maknanya kita ni akhir zaman ada dua perkara yang kita kena hindari. Pertama yang jelas haram, yang kedua ialah syubhat. Yang kita tak boleh nak beza. Yang mana satu betul, yang mana satu salah. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tengok. Banyak part. Duduk dalam muamalat pun ada, duduk dalam ibadah pun ada, duduk dalam urusan keluar masuk, bisikan dan ajakan syaitan pun ada. Dalam muamalat jual beli, ada benda-benda yang disebut sebagai syubhat. Pembelian-pembelian yang syubhat. Urusan makan minum kita ada syubhat. Dalam ibadah pun sama. Ada ibadah yang jelas tak boleh buat, ada ibadah yang boleh buat, ada ibadah yang tak tahu boleh buat tak boleh buat. Tapi orang nampak itu perilaku ibadah. Sama juga dengan bisikan hati. Datang bisikan hati, kita tahu ini bisikan baik dan kita tahu ini bisikan buruk. Tapi ada satu bisikan yang kita tak boleh nak trace, ni baik ke buruk. Semua part manusia akan melalui benda tu. Inilah benda yang kita kena sedar. Dan para ulama melalui hadis Nabi, melalui Al-Quran, meletakkan beberapa cara dalam bab ni. Antaranya kalau tengok dalam bab muamalat. Dalam bab muamalat. Muamalat ni tuan-tuan jangan nampak jual beli barang semata-mata. Segala benda urusan harian
yang umum. Maknanya termasuk dalam tu pun, munakahat pun duduk dalam tu, iaitu nikah kahwin, cerai berai pun duduk dalam tu. Okey. Para ulama sebut bila mana berkaitan dengan muamalat, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal bagi satu benda tu boleh buat sehingga datang dalil mengharamkan dia. Contoh dalam bab jual beli, semua jual beli boleh buat sekiranya tak ada dalil yang haramkan dengan jelas. Kalau ada dalil yang haramkan dengan jelas, baru tinggalkan. Ataupun benda-benda yang ada syubhat. Contoh baru ni orang kecoh tentang jual beli cedok. Ni yang muda-muda ni tahu, yang dalam TikTok ni kecoh isu ni. Iaitu satu barang yang harga dia tu harga yang berbagai-bagai. Ada barang murah, ada barang mahal. Dia letak setambun, lepas tu dia jual dengan kaedah cedok. Satu cedok RM5. Kita cedok tu dapat barang mahal, mahal lah. Untunglah kita sebab kita bayar murah je RM5. Tapi kalau kita dapat barang lagi murah pada harga cedokan tu hal kita, itu pasal kita. Boleh atau tidak jual beli macam ni? Ada hadis larangan. Dia panggil bai'ul mulamasah. Zaman jahiliah dulu ada kaedah jual beli macam ni. Tapi yang jadi haru biru sikit tu, bila mana ada penceramah yang kata benda tu boleh. Atas dasar taradi, redha antara pembeli dengan penjual. Tapi dalam bab tu dia ada unsur zalim mazlum. Ada pihak yang menzalimi, ada pihak yang dizalimi. Ada pihak yang dizalimi. Dalam isu ni dia banyaklah bab muamalat. Okey. Sama juga dalam bab pemilihan makanan. Kita nak makan apa-apa semua, satu benda tu hukum dia boleh makan sehingga tidak ada dalil yang mengharamkan. Datang dalil yang mengharamkan, datang petunjuk-petunjuk yang mengharamkan, kita kena tinggalkan. Contoh hari ni orang kecoh kedai nasi ayam, nasi itik di Penang, Sungai Ara. Saya tak pernah pergi makan, walaupun saya kerap pergi ke Penang ni, tak pernah lah makan lagi, tak pernah tahu lagi tempat tu. Okey. Ramai orang beratur, orang kata sedap, orang kata rasa dia lain. Okey. Sehinggalah datang satu video tunjuk nasi tu ambil dekat kedai Cina. Kedai Cina tu orang faham dengan culture Penang, dengan keadaan orang-orang yang duduk sana lama. Kebanyakan kedai-kedai Cina ni ada benda-benda yang diharamkan untuk orang Islam makan. Ada dijual, ada diproses itu. Okey. Jadi bila mana video tu dah jelas, pertama, kita sebagai orang Islam dah tahu dah benda tu tak clear, kita tinggalkanlah. Okey. Dan orang yang menjual, kalau dia rasa benda tu boleh beri satu gambaran yang tak elok, dia kena buat penjelasan. Dia kena jelaskan. Okey, tapi kalau tuan-tuan ikuti kes tu, penjelasan dia tu macam pelik sikit lah. Pertama dia kata dia bukan pergi hantar, bukan ambil stok ataupun hantar bekas, dia suruh kedai Cina tu basuh bekas dia. Lepas tu ada orang counter balik kata, apa punya pasal daripada Sungai Ara nak pergi basuh dekat Paya Terubung, bukan main jauh, air tak ada ke kat kedai tepi-tepi. Benda tu mengundang macam-macam lah. Okay, tuan-tuan boleh ikuti benda tu. Okay. Tapi sebagai seorang Muslim, hukum asal sebelum kecoh ni kita boleh makan lah. Dari segi luarannya orang Melayu, makanan pun kita tahu orang Melayu urus, kita boleh makan. Bila mana dah ada orang bongkarkan, kita kena stop lah makan. Lepas tu ada orang tanya, yang makan dulu tu cerita lain. Tu cerita kita buat dalam keadaan tak tahu. Ni bila mana dah tahu, nak pergi cari lagi. Ada orang dah tahu, pergi cari lagi. Lepas viral ni dia pergi cari. Lepas tahu dah daripada kedai Cina. Yang tu problem. Yang sebelum-sebelum ni tak apa. Orang tu dah tersilap makan. Okay. Tapi bila mana dah datang, dia panggil syubuhat. Sebab yang jawab penjelasan dia tak clear. Yang buat tuduhan pun masih lagi samar-samar. Sebab kita tak nampak secara direct Cina tu cebok ke apa semua, tak nampak. Cuma nampak hantar bekas. Okay. Maka kita boleh buat macam-macam andaian dan assumption kita boleh buat. Okay. Cuma tunggu penjelasan pun nampak macam pening, macam gelong, tak tahu mana satu yang betul. Kita sebagai pelanggan ni ambil keputusan, tak makan dululah yang tu, makan yang lain dulu. Tak kata lagi kawan tu memang betul ambil baju Cina, tapi tak makan dulu. Sebab itu dia panggil syubhat, tak jelas siapa betul siapa salah. Nak katanya dalam isu benda-benda syubhat, tinggalkan. Benda-benda yang ada problem, tinggalkan. Okay. Dalam isu ibadah, para ulama sebut al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal bagi ibadah tak boleh buat dulu. Datang dalil suruh buat, baru kita buat. Dalam bab muamalat tadi, boleh buat. Datang dalil tak boleh buat, baru tak buat. Itu ada beza. Itu ada beza pada urusan ibadah,
pada urusan muamalat. Okey. Cuma saya nak sebutnya, itu kaedah umum kita orang awam kena pegang. Bila mana berhadapan dengan benda-benda yang tak jelas, benda-benda yang samar ni. Okey. Jadi dalam poin ni, dia nak kata taufik ni orang yang nak ikut kebenaran dan akhirnya dia duduk dalam pakej kebenaran yang Tuhan dah sediakan. Ini orang yang ikut taufik. Okay. Dalam istilah ilmu usul tafsir dia panggil ira'atut tariq. Hidayah jenis ni ialah hidayah tunjuk jalan. Tuhan hantar kita satu benda yang tunjukkan kita pada kebenaran. Mungkin kita datang kuliah baru tahu ni kebenaran, tapi tinggal nak ikut tak nak ikut. Itu dia panggil dah dapat hidayah, tapi tak dapat hidayah yang lebih power lagi, iaitu buat. Baru dengar. Macam Fir'aun dapat hidayah, datang Nabi Musa, datang Nabi Harun, tapi dia tak ikut hidayah tu. Dia dah datang. Yang macam ni, kalau dia mati di akhirat, dia akan kena soal jawab teruk, sebab dia dah dengar kebenaran tu. Cuma dia tak nak ambil, tak nak fikir, tak nak buat peduli pun pada kebenaran tu. Okay. Tapi kalau satu golongan manusia yang tak pernah dengar langsung hidayah, tak pernah dengar langsung orang mengajar agama, yang tu cerita lain. Okay. Kita tengok muka surat 52. Tetapi umumnya taufik bermaksud apa yang selaras dengan qada dan qadar yang membawa kepada sa'adah. Ini ta'rif yang lebih tepat bila mana kita bahas tentang taufik. Maknanya apa saja benda yang menyebabkan kita nak pergi pada benda-benda yang baik yang Tuhan redha, itu orang yang mengikut taufik dia panggil. Orang yang mengikut taufik. Kita selalu dengar perkataan taufik ni bila mana dah habis program forum baru dengar. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dengar yang tu. Okey. Sebenarnya perkataan tu dia ada silap sikitlah. Cuma nak sebutnya perkataan taufik ni maksud dia itulah, iaitu satu benda yang akan menyebabkan kita kenal kebenaran. Belum terima lagi. Ini dia panggil taufik. Hidayah jenis taufik. Okay. Sebagaimana ilhad, ungkapan tentang condong dan sengit, dikhususkan pemakaiannya kepada condong kepada kebatilan. Okay. Dalam syarah kepada Fiqhul Akbar oleh kebanyakan para ulama yang lain, sini dia datangkan daripada Al-Maghnisawi, ini daripada ulama daripada India, syarah Fiqhul Akbar. Dia kata sini, bila mana sebut taufik, lawan dia ilhad. Itu yang dia sebut situ dulu. Sebagaimana ilhad, ungkapan tentang condong dan sengit. Bila mana sebut taufik, kata lawan dia ialah ilhad. Taufik orang ikut kebenaran, ilhad orang ikut kebatilan. Sebab tu orang-orang yang jahat, orang-orang yang iman dia tak betul, Arab akan panggil mulhid orang tu. Lam ha dal. Ilhad. Alif lam ha dal. Ilhad ataupun mulhid maknanya orang yang cenderung sengit kepada kebatilan. Orang-orang yang dapat taufik dia panggil al-muwafiqin. Ini orang-orang yang dapat taufik. Dia dapat kebenaran, dia setuju dengan kebenaran tu. Okey. Sesiapa yang memilih kebenaran, maka dipermudahkan untuk jalan kebahagiaan. Firman Allah Ta'ala surah Al-Lail ayat yang kelima sampailah ayat yang ketujuh. Allah Ta'ala sebut fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, iaitu mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, wa saddaqa bil husna, serta ia meyakini, mengakui dengan yakin akan perkara-perkara baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapatkan kesenangan, iaitu syurga. Ayat ni kita kena pegang elok-elok. Orang yang nak ubah diri dia, kalau dia nak ubah diri dia betul-betul, dia akan jumpa jalan tu. Cuma peringkat awal untuk jumpa, untuk dapatkan suasana yang dia nak tu, dia ada beberapa risiko yang dia kena tanggung. Nak jumpa jalan hidayah yang betul. Contoh, satu orang yang penuh dengan kejahatan datang ke insafanlah diri dan nak berubah, nak jadi baik, untuk tempoh awal dia nak berubah tu, baru-baru nak berubah, dia akan rasa penat, dia akan rasa susah, dia akan rasa sempit je nak ambil mana-mana jalan kebaikan ni. Itu normal.
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia sebut dalam Miftah Darus Sa'adah, itu ialah risiko yang perlu diambil untuk orang nak berubah. Sebab apa? Sebab satu orang yang dah lama dengan benda-benda yang dia tak biasa, dia nak biasa dengan benda baru ni, dia ambil masa. Dia akan rasa berat, dia akan rasa penat. Contoh, orang yang nak kurangkan berat badan, dah biasa makan sedap, dah biasa makan selera, nak cut makan tu susah untuk tempoh-tempoh awal. Bila mana dia dah steady, dia dah ikut, dia dah biasa, maka dia akan nampak kesenangan. Itu normal, semua tempat macam tu. Orang belajar macam tu, orang nak berubah pun macam tu. Orang nak belajar pun bila mana dia nak faham, awal ni dia tak faham, dia tak akan datang dengan terus faham. Melainkan orang-orang yang dapat mauhibah, hadiah, anugerah pada Tuhan, mudah betul jalan dia. Ada orang macam tu. Tapi kebanyakan orang tak macam tu. Kebanyakan orang, dia kena lalu jalan-jalan yang payah. Sebab apa? Sebab lama dah kamu lawan Tuhan ni. Dalam satu masa lagi, dalam satu part lagi kita nak faham, yang jadi berat ni, ada orang dia nak masuk Islam ke, dia nak berubah jadi baik ke, contoh dia nak tinggalkan kawan-kawan dia yang tak elok, dia kena pulau, dia rasa dia seorang diri. Itu semua fasa pembersihan diri dia dulu. Sebab tu ada orang yang dia kaya, lepas pada tu dia nak berhenti. Dia nak berhenti daripada kebiasaan kaya dia yang tak elok. Saya ada terbaca satu buku, La Tahzan. La Tahzan ni ada dua orang penulis. Satu orang nama dia Dr. A'id Al-Qarni di Arab Saudi. Satu orang lagi, ada satu orang lagi daripada Kuwait, saya tak ingat nama dia. Cuma orang lebih kenal La Tahzan, A'id Al-Qarni tu. Dia cerita pengalaman dia duduk di Kuwait, negara yang kaya lah. Waktu dia pergi satu kedai, dia tu penceramah. Saya tak ingat nama dia sebab tiba-tiba je datang ni. Dia penceramah terkenal, pendakwah lah, da'i, doktor pensyarah pun dia jugalah. Maknanya itu normal lah bagi negara Arab. Satu orang pendakwah agama ni dia ada sijil pendidikan yang baik. Jadi bila mana dia pergi ceramah di Kuwait, dia bukan orang Kuwait pun, dia orang negara lain. Cuma waktu dia datang tu orang welcome dia, orang bagi dia layanan selayaknya macam tempat kita lah. Ustaz-ustaz mana datang, dia akan diberi layanan yang elok lah oleh tempat tu. Sehinggalah orang yang uruskan perjalanan kuliah dia, masjid demi masjid, masjid demi masjid, tempat apa-apa semua ni, beritahu kepada dia, kita akan makan tengah hari di satu tempat yang sangat famous di Kuwait ni. Sampai-sampai restoran tu kena beratur panjang. Jadi Syekh ni tak beratur lah sebab dia VIP, dia ustaz yang dimuliakan. Jadi ada orang lain tolong beratur untuk dia. Jadi dia pun diberi tempat duduk, ada meja siap dah. Waktu dia duduk di sebelah satu orang yang dari segi pakaiannya, dia kata dalam buku tu, orang yang sangat mewah. Orang Arab ni kita boleh cam. Orang yang lama duduk negara Arab dia boleh cam. Ini Arab yang ada pangkat lah dari segi pakaian dia. Walaupun semua pakai jubah, tuan-tuan tengok semua pakai jubah je, tapi ada beza jubah orang kaya dengan jubah orang biasa. Ada lain beza dia. Jadi waktu dia duduk, dia perasan, dia rasa tak selesa duduk tepi orang kaya ni sebab dia ada bau something. Bau tu ialah bau orang yang selalu minum arak. Mulut dia, nafas dia bau macam tu. Nafas dia bau macam tu. Sehinggalah yang lelaki tu tanya pada Syekh ni, kamu rasa terganggu ke? Ya, aku rasa terganggu. Dia kata, aku ni memang orang yang minum arak. Tu di Kuwait tu, di negara Arab tu. Tuan-tuan kena ingat, yang minum arak tu pakai serbannya dengan igannya dengan jubah tu, itu normal di sana, itu normal. Kalau di Bahrain dia lagi hebat lagi lah. Sebab Bahrain ni dia macam, kalau macam negara Eropah dia macam Hollywood, dia macam Las Vegas. Itu bagi negara Manama, Bahrain tu normal lah. Sebab tu orang Saudi nak berjoget, dia pergi Bahrain. Macam kita orang Melayu nak pergi berjoget, pergi Thailand lah. Jadi itu kebiasaan dia di Bahrain. Jadi bila mana dia kata bau mulut dia tu ialah bau orang minum arak, lepas tu datang makanan, Syekh tu pun bersembang dengan dia. Cerita dia panjang lah, dalam buku La Tahzan tu cerita dia panjang. Sehinggalah dia mengaku banyak benda depan Syekh tu. Dia kata, aku bukan setakat minum arak, aku duk buat black market punya program ni, punya perniagaan. Apa dia seludup dadah al-hashish. Hashish ni dadah lah. Maknanya dia tu orang kaya, minum arak. Kekayaan dia tu datang daripada smuggle dadah apa-apa semua ni, semua dia duk buat di Kuwait, di negara Arab. Benda tu sampai di sana. Jadi lepas selesai Syekh tu pun taklah kata hang ni betul mangkak lah buat benda. Tak kata lagi. Nanti dululah, benda tu tak kena cara lagi. Terus beritahu macam tu.
dia beritahu, dia convince, dia cakap cerita tentang rahmat Tuhan apa semua. Ujung tu dia kata pada syekh tu, aku nak minta kamu belanja makanan yang aku makan ni. Syekh tu kata sebab apa? Sebab dia lagi miskin, maknanya dia tak kaya macam kawan tu. Dia kata aku nak rasa duit halal sebab aku dah rasa duit aku ni semua haram semua. Jadi kamu belanjalah. Okay. Jadi syekh tu belanja, tak berapa banyak pun dia makan. Kalau dia makan banyak tu masalah juga lah. Sebab Arab ni di Kuwait, di UAE ni normal makan kedai makan 500 riyal ke atas tu normal price lah untuk negara-negara yang macam tu. Okay. Jadi syekh ni belanja, dia pun ambil nombor syekh. Lepas pada tu dia call. Syekh tu masih lagi belum meninggalkan Kuwait, masih lagi ada, dia call. Yang kaya yang minum arak tu dia call. Dia kata aku rasa aku nak tinggalkan benda-benda yang aku buat ni. Dia call syekh tu, dia kata macam mana nak tinggalkan benda ni? Syekh tu kata kita pergi buat umrah. Kamu pergi buat umrah. Dia orang kaya, orang yang ada akses dengan VIP. Lepas setengah jam dia call syekh tu, dia kata jom kita pergi buat umrah. Orang kaya senang kerja dia. Okay. Kita pergi petang ni kak. Syekh pun pergi sekali. Dia akan saja. Okay. Dia sampai, dia pergi buat umrah apa semua. Saya ringkas cerita. Dia pergi buat umrah apa semua. Dia selesai pergi buat umrah. Dia pun beritahu pada syekh, duit-duit dia ni yang banyak berapa juta dinar Kuwait. Dinar Kuwait ni antara dinar yang paling mahal di dunia lah. Satu dinar Kuwait dah RM12 ke RM13, saya tak pasti. Tapi dia antara strong currency lah di dunia ni. Okay. Dia kata dia nak sedekahkan semua pada mana-mana badan lah. Pergi jumpa pengurusan Masjidil Haram. Masjidil Haram pun kata ni, pengurusan dia kata ni ada saluran-saluran yang dia boleh beri. Lepas tu berpisahlah syekh tu dengan lelaki yang kata minum arak tu. Dia kata lepas 5 ataupun 6 tahun dia pergi buat umrah, syekh tu dia perasan yang jadi cleaner dalam Masjidil Haram tu ialah orang kaya tu dulu. Dia dah miskin dah. Lepas tu dia tanya, macam mana kamu hidup sekarang? Dia kata lebih baik daripada 5-6 tahun yang dulu. Walaupun miskin. Dia kata sekarang aku dah tak ingat dah berapa kali dah aku khatam Quran. Sebab banyak sangat aku khatam Quran. Aku boleh ikut kelas syekh ni, ikut kelas syekh. Tapi dari segi kaya tak kaya lah. Sebab gaji untuk orang cleaner ni tak sampai 1,000 riyal pun ada waktu tu. Tapi dia rasa sa'adah. Saya nak katanya apa dia? Orang yang nakkan kebaikan, dia jumpa kebaikan, dia akan dapat kebaikan tu. Cuma untuk tahan diri, kekayaan kita hilang sedikit demi sedikit tu, ada orang dia tak tahan situ. Tengok harta hilang, tengok dah muflis, dah satu persatu kena bekukan, kenderaan-kenderaan mewah dah hilang satu. Ini kebiasaan orang dia tak mampu yang ni. Orang-orang yang nak berubah dia tak mampu yang ni lah. Sebab tu ada orang dia dah nak berubah, dia tengok hilang banyak, dia tak jadi pula berubah. Sebab dia tak tahan yang tu. Itu normal bagi satu perubahan, dia nak ke arah tu. Dia akan melalui benda-benda seperti itu. Cuma Tuhan kata fasanuyassiruhu lil yusra. Aku akan mudahkan jalan dia, cuma adalah sikit risiko dia tu. Okey, muka surat 52. Sebaliknya, akibat buruk jika manusia memilih kesesatan setelah mana dia mendustakan pengkhabaran daripada Allah. Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Lail ayat 8 hingga 10, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahan dia, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan perkara yang baik, fasanuyassiruhu lil usra, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Okey. Satu orang dia pilih nak dapat kebaikan, dia akan dapat jalan kebaikan. Cuma macam saya sebut tadi lah, dia akan ada risiko dia. Sama juga dengan orang yang pilih jalan keburukan, dia ada risiko dia. Risiko dia ada. Walaupun nampak nak jadi jahat ni macam mudah, tapi payah. Sebab orang yang first time nak jadi jahat, dia tak akan boleh buat kejahatan yang first time. Dia diarahkan untuk curi barang ni, dia tak boleh curi lagi. Dia diarahkan untuk pukul orang ni, walaupun dia boleh pukul, dia tak boleh pukul lagi. Dia arahkan untuk bunuh orang ke apa-apa semua, dia ambil masa. Lepas dia boleh buat, bukan makna dia tenang. Dia ada rasa takut-takut pula. Dia takut orang akan tangkap dia, orang akan buru dia. Sebab tu kita akan tengok orang-orang jahat pun, walaupun orang kata jahat tu macam mudah, tapi hidup dalam keadaan takut-takut. Tuan-tuan tengoklah mana-mana penjenayah pun, walaupun dia rasa dia kuat, tapi di lubuk hati yang paling dalam tu ada juga rasa takut. Ada juga rasa satu masa nanti aku akan jatuh. Kalau aku tak jatuh pada pihak berkuasa, aku akan jatuh pada penjenayah lain yang lagi jahat pada aku. Itu benda normal.
Yang akan ada. Maknanya jadi jahat pun ada risiko dia, jadi baik pun ada risiko dia. Cuma risiko jadi jahat 2 kali. Dunia kena, di akhirat pun teruk kena. Risiko jadi baik, di dunia mungkin orang akan nampak kebaikan yang kita buat tu pelik, tapi di akhirat benda tu diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian kita tengok, dia datangkan lagi dalil ayat yang ke-60 surah Yunus, innallaha ladhu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia, meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya, tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Okey, jadi poin dia ialah tidak bersyukur. Kalau kita tengok dalam ayat sebelum tu, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan rasa nakkan kekayaan. Itu antara penyakit-penyakit dia akan blok orang tu daripada dapat kebahagiaan, iaitu kebahagiaan akhirat. Dia akan rasa tak puas, dia akan rasa takut dan macam-macam. Okey. Seterusnya kita pergi pada tajuk seterusnya, perjanjian alam arwah. Selesai untuk fitrah kejadian manusia dan juga pengertian taufik. Okey. Akhraja dzurriyyata Adam min sulbihi faja'alahum 'uqala faqatabahum wa amarahum bil iman wa nahahum 'anil kufri fa aqarru lahu bir rububiyyah fakana dhalika minhum imanan fahum yuladuna 'ala tilkal fitrah wa man kafara ba'da dhalik faqad baddala wa ghayra wa man amana wa ghayyara wa man amana wa saddaqa faqad thabata 'alayhi wa dawama. Maksud dia, Allah Ta'ala mengeluarkan zuriat Adam daripada tulang sulbinya dan menjadikan mereka orang yang berakal, iaitu memberikan kepada mereka akal. Tuhan jadikan semua yang keluar pada zuriat Nabi Adam itu berakal. Faja'alahum uqala. Maksud dia apa sini? Bukanlah semua yang tak berakal zaman sekarang tu bukan zuriat Nabi Adam. Ni sebut secara umum. Akan adalah kes kita pencil, orang yang kita sebut sebagai OKU, kelainan upaya mental dia kurang, cara berfikir dia tak sama macam orang normal. Yang tu memang akan ada lah. Cuma yang difokuskan sini adalah orang yang berakal. Okay. Fa khatabahum wa amarahum. Kemudian Allah Ta'ala menitahkan kepada mereka dan menyuruh mereka beriman. Wa nahahum 'anil kufri. Larang mereka pada kufur. Fa aqarru lahu birrububiyyah. Dan mereka mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla. Iaitu berdasarkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu ayat yang terkenal. Bila mana Tuhan tanya pada kita, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka jawab, bahkan kami menyaksikan kamulah Tuhan kami. Iaitu kita menyaksikan rububiyah Allah, Tuhan yang maha cipta, Tuhan yang maha memelihara, Tuhan yang maha menjaga kesinambungan makhluk ni semua sekali. Fakana dzalika minhum imana. Maka itu bererti mereka beriman. Maknanya secara umum, semua manusia yang ada dan wujud, sama ada yang dah mati ataupun yang hidup, semua sekali ini mereka telah menyatakan rububiyah Allah Azza wa Jalla, telah menyatakan Tuhan itu Rabb mereka. Termasuk orang kafir yang kita kenal zaman sekarang. Tuan-tuan tengok Presiden Amerika Syarikat Biden ke apa-apa samalah tu. Dia orang dulu tu, zaman penciptaan awal tu dah sebut pun Allah Ta'ala tu Tuhan dia orang. Cuma keluar ke dunia tu fitrah dia orang terganggu, terima kekufuran. Mungkin terima tu kerana kesinambungan ahli keluarga yang memang dah kufur, ataupun kes-kes terpencil dah Islam jadi kafir. Macam tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan tengok cerita yang terkenal dalam satu orang tokoh di Nusantara, iaitu Profesor Hamka. Adik dia, saya tak ingat adik dia apa, adik dia tu convert jadi Kristian umur 50 lebih. Adik Hamka tu dia jadi Kristian umur 50 lebih dan dia mati umur 80 lebih. Dia bukanlah adik-beradik kandung, dia adik-beradik tiri. Hamka daripada mak lain, yang jadi Kristian tu daripada mak lain. Yang jadi Kristian tu ayah Hamka, Haji Abdul Malik Karim tu, dia kahwin dengan mak kepada adik Hamka tu dan tak pernah cerai. Maknanya kahwin keluarga yang tersusun elok. Tapi Hamka ni mak dia tu diceraikan. Maknanya dari segi rumah tangga yang tak terganggu, adik dia yang Kristian tu lagi smooth perjalanan dia. Yang Hamka ni ada gangguan ni lah, sebab satu keluarga yang ada cerita cerai berai ni, dia akan beri kesan pada anak tu. Okay. Tapi yang duduk dalam agama, yang bawa agama ni tinggi,
dakwah apa semua, yang duduk dalam family yang tak berapa elok tu, yang jadi Kristian tu yang lain. Okay. Saya nak cerita di sini ialah titik turning point manusia ni. Kalau dia terkena dia akan kena. Sebab tu kita ni kita kena perhati sekeliling kita, dan kena perhati juga apa yang kita minta. Saya ingat dulu saya ada pernah dengar kuliah almarhum Profesor Dr. Harun Din. Dia pernah cerita tentang ada satu kes datang jumpa dia waktu dia jadi pensyarah tu. Dia ada satu orang ni, dia Islam, Muslim, haji, bawa balik haji jadi Kristian. Sebab apa jadi Kristian? Waktu wukuf di Arafah tu dia berdoa pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku agama yang benar. Tengah-tengah duduk wukuf di Arafah tu, turun satu lembaga daripada atas mengaku dia Nabi Isa dan Jesus. Dia balik Malaysia, dia baptis, dia masuk Kristian selepas bergelar haji. Sebab dia pergi minta benda bukan-bukan. Point dia ialah pergi minta benda bukan-bukan di tempat yang baik. Okay. Sebab kita dah tahu wukuf di Arafah tu bukan kawasan kebal syaitan pun. Syaitan kan ada. Itu benda yang kita dah tahu. Okay. Syaitan akan ambil kesempatan di atas doa-doa kita. Walaupun tuan-tuan nampak orang duk lontar syaitan tu bahagian pada isyarat sahaja. Okay. Cuma nak katanya ada orang dia minta benda bukan-bukan. Dia dah duduk dah atas kebenaran ni. Maknanya dia tak yakin pada ilmu kebenaran ni. Sebab apa dia tak yakin? Sebab dia sendiri tak mendalami kat mana yang dia kurang yakin tu. Sebab tu kalau ada orang tanya, macam mana orang ni dia boleh murtad, macam mana orang ni dia boleh bunuh diri, jawapan tu tak ada kepada pakar psikologi ke, tak ada pada pakar psikiatri. Yang jawapan tu ada pada pesakit tu. Dia tahu dekat mana kurangnya diri dia. Dia sendiri yang tak keluarkan benda tu. Bila mana orang tanya, dia cerita tak betul, dia cerita tak habis. Itu antara sebab satu orang tu dia boleh kekal dalam benda-benda yang macam ni. Dia layan benda-benda seperti itu. Dan syaitan ni dia macam-macam sudut dia boleh rosakkan kita. Okay. Kemudian kata Al-Imam Abu Hanifah, dia kata bila mana mereka mengakui rububiyah Allah Azza wa Jal, maka itu bererti mereka beriman. Maka mereka dilahirkan dengan fitrah itu. Sesiapa yang kufur selepas itu bererti dia telah menukar dan mengubah fitrahnya. Sebaliknya sesiapa yang beriman dan membenarkan berertinya dia tetap dan teguh di atasnya. Dalam huraian tengok apa yang dia sebut. Sejak di alam arwah atau zaman alastu birabbikum, tu ayat Quran lah, manusia telah memberikan kesaksian tentang rububiyah bagi Allah Azza wa Jal. Rububiyah bermaksud mengimani bahawa Allah Ta'ala pencipta. Kita pergi dalam azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, kita tengok sikit lagi sambungan. Bila mana dia nak huraikan tentang fa aqarru lahu birrububiyah. Fa aqarru lahu birrububiyah tu maksudnya ialah bila mana roh-roh itu mengaku berdasarkan ayat yang ke 172 dalam huraian tu dia ada letak ayat tu, iaitu ayat berbunyi wa idz akhadha rabbuka, surah al-a'raf, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maknanya ini ayat pengakuan, mereka semua mengaku. Semua yang kafir sekarang ni pun dia mengaku, termasuklah yang tak sampai hidayah pada mereka, semua sekali, sebab ayat tu ialah umum. Okay. Cuma nak katanya ialah dia hanya mengaku rububiyah baru, belum lagi mengaku uluhiyah, belum lagi mengaku aspek-aspek tauhid yang lain. Okay. Cuma nak katanya ialah ini ialah satu penegasan daripada Tuhan. Nak katanya setiap manusia dia akan ada, dia keluar pada perut mak dia tu, dia ada rasa nak mencari fitrah yang betul. Itu memang ada, itu memang ada, tak dapat dinafikan. Cuma mereka tak layan benda tu dan akhirnya mereka ikut benda yang tak betul. Termasuklah yang sembah-sembah berhala ni pun, dalam jauh di sudut hati ada benda yang dia rasa tak kena pada sembahan tu. Termasuklah Kristian ke apa-apa sajalah agama pun. Okay. Selama mana agama tu bukan berpaksi wahyu yang betul, ada unsur tokok tambah, maka manusia yang menganut agama tu akan rasa tak selesa dengan beberapa angle agama tu, beza dengan Islam dan lain-lain. Okay. Cuma tu kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Kita akan bahas lagi perbahasan kita ni, perjanjian di alam arwah. Lepas tu kita akan masuk bab berkenaan dengan manusia itu berada di atas ikhtiar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi setakat itu saja kita punya perbahasan pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.